Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi, bersama Allah dan Rasul. Tak kira lah orang depan ni, tak kira siapa. Jadi kita pun kena duduk lagu tu lah. Tak kira siapa, bila mana dia ni lawak Islam, kita kena betul royak. Tak faham, dia mau tak faham, kita kena nasihat. Tapi kalau siapa dalam peperangan, terpaksa lah. Sebagaimana cerita yang kita dengar ni, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. أما بعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat yang terakhir, surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah, ayat yang ke-22. Tadabbur, tinggal satu ayat lagi insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Ayatnya agak panjang. Allah SWT berfirman dalam ayat 22 membawa beberapa pengertian. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir.
tidak mungkin engkau menemui sesuatu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka itu berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi engkau Muhammad tidak mungkin akan mendapati seseorang yang mengaku dirinya beriman dengan Allah dengan hari akhirat, mempunyai pendirian hidup untuk berkasih sayang dan bermesra-mesraan dengan golongan atau pihak yang menentang Allah dan Rasulnya sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Jadi itu semua kita tengok dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata tak mungkin, tak mungkin kalau kamu boleh tengok, tak mungkin boleh bertemu dengan kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Lagu mana mereka ni berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Jadi kalau kata dia ni Muhammad, dia beriman dengan Allah dan Rasul, dia tak akan berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Tak akan boleh. Kalau dia kata dia cinta pada Allah, cinta pada Rasul, tiba-tiba dalam masa yang sama dia berkasih sayang. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Jadi mereka ni berkasih sayang dengan orang hok lawan Allah, lawan Rasul. Dia tak boleh. Dia tak akan ketemu Muhammad. Kamu tak akan ketemu. Kalulah mereka ni beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka tak akan berkasih sayang, bermesra dengan apa ni, dengan orang yang musuh pada Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, ayah mereka, ayah ni musuh dengan Allah dan Rasul, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga-keluarga mereka. Jadi itu semua kalau orang itu beriman dengan Allah dan Rasul, sama ada ayah dia, mak dia, adik-beradik, anak, ataupun kaum kerabat, anak beranak, family, tak kira belaka, dia tak boleh tunjuk berkasih sayang. Dia kena orang panggil kena berusaha sedaya upaya, kena lawan. Kalau terpaksa lawan. Kalau terpaksa pergi. Siapa dia ni? Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir ada menyebutkan bahawasanya lafaz walau kanu aba'ahum, walaupun siapa dia? Iaitu ayah mereka, bapa-bapa mereka. Abu Ubaidah ni ayah dia ni kafir yang lawan Islam. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia telah bunuh ayah dia sendiri, Al-Jarrah. Kenapa? Kerana ayah dia lawan Islam, perang dengan Islam. Depan tengok perang ni, tengok ayah duk alik orang kafir. Lagu mana ayah weh? Tak kira ayah tak ayah. Mak gua nak lawan Islam. Kada kena kita bengong kat dah. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada berlaku di kalangan kita. Jadi itu atas semua dia tak kira. Walaupun ayah sendiri pun, sebagaimana Abu Ubaidah ni, dia bunuh ayah dia sendiri. Dalam peperangan Badar, tengok ayah nak tebah anak. Baridah, anak Islam, Abu Ubaidah, ayah dia Al-Jarrah ni kafir. Apa ting dah ke anak mati ayah. Tak kira dah. Au abna'ahum
ataupun anak-anak mereka. Anak-anak mereka. Siapa anak-anak ni? Di antaranya ditujukan ke ayat ni yang disebutkan lawan anaknya lawan Islam. Nah, siapa dia ni? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bunuh anak dia, Abdul Rahman bin Abu Bakar. Lawan. Dah anak lawan Islam. Tengok anak Allah, anak. Masya Allah. Nak saya ke anak kau, nak saya ke Islam. Nak saya ke anak kau, nak saya ke Allah. Nak saya ke anak kau, nak saya Nabi. Buat pilihan. Besar ni, pengorbanan ni. Dah anak tak dengar kata. Sebagaimana kita tengok cerita Nabi Nuh. Anak tak sikut pok. Isteri tak sikut pok. Isteri Nabi Lut. Dia yang yang meracau. Dia yang meracau untuk melakukan maksiat. Tak dengar Nabi Lut. Nak cerita ni pengorbanan. Au abna'ahum selesai contohnya. Au ikhwanahum ataupun ikhwanahum, saudara-saudara Mus'ab bin Umair. Dia telah bunuh siapa dia? Iaitu dia telah bunuh Ubaid bin Umair, adik-beradik dia. Ubaid bin Umair. Jadi Mus'ab dia bunuh Ubaid. Adik-beradik, lepas mata adik-beradik, dah adik-beradik lawan Islam. Dan masa perang tak kira dah. Adik-beradik duk pihak lawan, duk pihak musuh. Jadi Mus'ab dia bunuh apa dia? Ubaid. Awashiratahum ataupun keluarga, asyirah ni. Keluarga, keluarga ditujukan kepada siapa dia? Di antaranya Hamzah. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Sayyidina Ali, sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Dan Ubaidah bin Al-Harith, yang mana mereka ni telah bunuh siapa dia? Utbah. Lepas tu siapa lagi mereka bunuh? Syaibah. Dan mereka bunuh lagi Al-Walid bin Utbah dalam peperangan Badar. Anak beranak. Tengok sepupu sepapak. Family, kaum kerabat, tak kira lah. Tengok waris-waris. Siapa tahap ni? Sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi, bersama Allah dan Rasul. Tak kira lah hodok depan ni, tak kira siapa. Jadi kita pun kena duduk lagu tu lah. Tak kira siapa, bila mana dia ni lawan Islam, kita kena betul royak. Tak faham, demo tak faham, kita kena nasihat. Tapi kalau siapa dalam peperangan, terpaksa lah. Sebagaimana cerita yang kita dengar ni, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Sanggup Allah Ta'ala tanam letak dalam hati mereka ni iman tinggi keimanan. Berdepan dengan anak, berdepan dengan ayah, berdepan dengan adik-beradik, berdepan dengan keluarga, yang mana mereka ni lawan Islam. Kalau kita tak bunuh, dia bunuh kita. Badidah penting juga ni. Penting juga sekarang ni. Kita kata tidak penting lagi seni mempertahankan diri. Tetapi bila berlaku peperangan, penting. Penting. Jadi kalau hok bekas askar tu, dia ada pengalaman pegang pistol, pegang senapan. Ada kalanya orang panggil senapan tu mustahak nak pandai. Dulu pernah lah pegang kalau askar wataniyah M16 pernah pegang ramai udah
Kalau askar wataniah ni hok paling debek sekali. Cak ayel kali itu kata. Tak, kalau kelas askar tak. Askar wataniah. Tidak selasa askar betul. Askar betul ni, askar ni dia kena komando. Mungkin ada komando dalamnya, minta maaf lah. Komando ni latihan dia tak lawa. Cara fikir dia tu tak serupa dengan kita. Lepas dalam hutan dia sore, lepas sore pisasa. Api gesek tak ada, pisasa tangan. Mu nak makan ke, mu nak minum ke, mu nak gapo ke, mungkin kau sendiri dalam hutan. Gelak cerah pun tak ada lapu apa. Bahkan mu sore duduk begitu dalam hutan. Nak makan, nak minum air. Nak minum air tu bila komando dia bawa. Baru ni ada rombongan sekolah hamba pergi, cikgu-cikgu pergi. Gini ya, ukah bukit apa ni jiran ngaji tu ya. Komando aja. Komando aja nak tahu arah kiblat ke mana. Kita dak ada hutan. Nak tahu arah matahari naik ke mana, turun ke mana. Tengok di batang pokok. Kalau hok pokok belum batang belum mu, cer tu itu arah ke ngorik. Matahari jatuh. Kalau hak ala naik ni, batang tu dia tidak belum mu. Sebab dia pagi dah panas. Petang ni dia agak teduh dah. Dia tidak panas sebagaimana tengah hari pagi ni. Maka hok belum mu ni ala ke maghrib. Mudah. Kata orang lagu ni, nak minum air cari akar pokok. Juta-juta tu. Dia pepas catah atas pokok, akar pokok tu kan. Dia pun tuai tu biar air tak berhenti. Kata weh lagu ni pokok ni. Nak royak. Latihan tu cukup. Bila dalam peperangan, nak belakang tu. Sekarang ni kita dalam keadaan zoo selesa. Tetapi kalau berlaku peperangan, semua nak ada. Kalau senjata tak ada, nak pada gocah pula. Stamina tak cukup. Gocah tak pandai. Taekwondo tak pandai, silat tak pandai. Jadi nak Allah Taala sebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Buat persediaan kamu, bersedia kamu untuk lawan musuh daripada kekuatan-kekuatan yang boleh kamu bina. Kekuatan apa dia. Jadi tuan-tuan semua, ni dalam peperangan ni terpaksa hadap. Maka orang ni adalah orang yang ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan dalam hati mereka iman yang tinggi. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan mereka dengan ruh, iaitu cahaya ketenangan hati yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggi tu. Dia panggil keimanan yang tinggi. Allah Ta'ala kuatkan lagi. Wa ayyadahum, kuatkan lagi, ikatkan lagi dengan biruhim min, dengan ruh, iaitu cahaya ketenangan hati yang Allah Ta'ala campur dalam hati mereka. Tinggi tu. Bukan setakat Allah Ta'ala kataba fi qulubihimul iman. Allah Ta'ala kata kami bui lagi wa ayyadahum biruhim min, kami kuatkan lagi dalam hati mereka ni. Supaya apa? Supaya mereka tetap dengan iman ni, tetap beriman pada Allah SWT. Yang ni Allah menguatkan hati mereka dengan semangat yang menyinarkan cahaya. Lagi pula menetapkan hati tersebut di atas perkara yang hak. Di samping Allah kuatkan pula pendirian mereka dengan pertolongannya. Kerana pertolongan Allah itu ialah ruh yang menghidupkan mereka untuk mengalahkan musuh. Musuh depan ni. Jadi bila kita tengok pejuang tanah air, Mak Kilau, kita tengok orang-orang lama dulu yang nama mereka ni sudah makin nak dipupuskan kan. Kita tengok Mak Saleh pahlawan Sabah. Mak Saleh tu berani sungguh. Kita tengok Tok Janggut berani sungguh. Melawan ni lawan dengan senapeh. Orang dengan senapeh. Orang dengan bedil, dengan senjata. Dia dengan apa agak ko? Akhir. Agak ko parai. Bukan mainan bedil nama ni.
Jadi nak lawan British, lawan orang putih. Hok zaman Jepun cara Jepun. Mari gatuh tanah air. Jadi itu dia panggil tanggungjawab bagi orang yang hubbul watan, orang yang beriman dan cinta ke tanah air, dia kena lawan. Kalau mati dalam lawan ni dia panggil mati syahid. Mati syahid. Maka mereka ni akhirat lagu mana cerita ni? Ni orang hok lagu ni sampai tahap berkorban ni, berdepan dengan ayah, anak, saudara mara, adik-beradik kaum kerabat. wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah Ta'ala sebut dah ni. Allah Ta'ala sebut atas muka dunia lagi mereka ni, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga. Jannat. Dalam syurga. Syurga ni jannat. Syurga-syurga. Jannat ni mana syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Maknanya tajri al-anharu min tahtiha. Berlari al-anhar. Berlari apa dia berlari? Sungai. Sungai tu bukan sungai statik. Sungai tu sungai berlari air. Air berlari. Mengalir. Tu baru hok sungguh. Kalau pergo ikan hok demo pergo ikan pating. Pergo ikan apa ni gapo lagi? Talapia. Kalau pergo dalam sungai hok air berlari, ikan tu sedap. Ni hok nak makan ikan sedap. Tetapi kalau pergo dalam air tak berlari, hok demo pergo ikan keli kat bawah. Air tak berlari duduk situ. Sebab tu dah hamba pernah makan ikan keli yang demo pergo dalam kanvas. Hamba makan ni dan jemput kuliah di dekat-dekat dengan jetih di Kandai. Jadi makan dia kata, "Ustaz, bang tak ikan keli?" Kata, "Tak bang langsung ikan keli ni." Kata, "Ustaz nak tahu setara mana tuai pergo ikan keli, mai kita pergi." Ajak pergi rumah tuai ikan keli hok merah ikan. Bila pergi tu tengok, masya-Allah, saling air 2 kali sehari. Pagi sekali saling tahu. So kan tinggi kat pinggir ni. Tinggi 4 segi buah pagi. Petang pula uai pula. Lepas tu makan ni bukan tahu makan perut ayam tahu lagu tu dak. Dia rebus dulu perut ayam. Dia rebus dulu. Masuk dulu baru tahu makan ikan. Kata masya-Allah. Betul lah kan? Mana sedap sungguh ikan keli dia tu sedap. Jaga kamu tak jumpa lagi. Ikan keli hak tak bau langsung sedap makan. Rupa-rupanya saling air 2 kali. Lepas tu parok lah. Parok penuh agama Ustaz. Nak jaga kualiti ikan. Maka tuan-tuan semua, dalam syurga ni Allah SWT nak bagi orang panggil suasana cukup. Kalau hari ni siapa dia ada pitih, dia beli bukit. Dalam bukit tu ada sungai, Afsahu. Afsahu kena pula buat tempat peranginan apa semua. Lah duk berlari tu, sungai tu, sungai. Dari syurga ni Allah Ta'ala dah tahu dah jiwa manusia ni suka dengan suasana macam ni, maka orang yang dalam syurga akan memiliki. Ketika mana mereka milik syurga, dalam syurga Allah Ta'ala akan jadikan syurga mereka ada sungai. Sungai ni bukan sungai statik. Sungai ni tajri berlari air. Berlari dan tuan-tuan semua, kalau ikut dalam cerita syurga ni, kalau bagi tuan syurga ni, bila dia pergi ke sungai, sepanjang sungai, kiri kanan, so panjang-panjang sungai tu ada bidadari duduk menyanyi di gigi air. Bidadari duduk situ. Bila dia pergi jalan dia tengok, masya-Allah. Disebut juga cerita yang mana Nabi ketika mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika mana Nabi masuk dalam syurga, Nabi kata, "Aku tepuk sungai syurga."
Bukan. Aku melihat dalam sungai syurga ada air sungai, maka tiba-tiba aku melihat Jibril tepuk dengan tangannya. Tepuk dengan tangannya. Dengan tangan Jibril tepuk air sungai tadi. Tiba-tiba air sungai tu mengecik. Bila mengecik tu bau tu seperti kasturi. Air sungai tu bau dia seperti kasturi. Tak boleh kita nak imajinasi. Lepas tu sungai pula Allah Ta'ala sebut di dalam syurga ada berapa jenis sungai? Ada 4 jenis sungai. Iaitu sungai naharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Wa anharun min ma'in ghairi asin. Ada 4 jenis. Air mineral, madu, susu, arak. Dalam sungai ni, maknanya ada 4 sungai yang semua ahli-ahli syurga ni merasai 4 sungai ni. Airnya berlari, madu berlari. Airnya berlari. Kalau susu duk berlari. Kalau arak duk berlari airnya. Allahu akbar. Kalau air mineral air bukit ni duk berlari. Lepas tu mereka bila masuk dalam syurga tu atas semua khalidina fiha. Ahli syurga bila masuk dalam syurga khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, tak keluar dah. Tapi kalau masuk neraka, dia ada 2 jenis. Masuk neraka yang mereka tu khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka sampai bila-bila, ataupun mereka ni muaqqat, dia panggil muaqqat ataupun muabbad. Muaqqat ni maknanya bertempuh mengikut dosa kalau dia ada iman pada Allah SWT. Kalau dia ni tidak ada iman pada Allah, maka kekal dah di dalam neraka sampai bila-bila. Na'udzubillahi min dzalik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala sebut ni, orang hak ni, hak jenis pesen lagu ni, hak duduk dalam syurga ni Allah Ta'ala kata Allah meredai mereka. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka pula redha, iaitu puas hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi. Sukanya. Yang paling mereka suka di antara Nabi sebut, bila mana selesai dah, maknanya hak yang berbaki, hak yang masuk neraka, hak masuk syurga, maka Allah SWT panggil ahli syurga, ahli neraka. Bila panggil ahli syurga, ahli neraka, semuanya melihat. Melihat bila mana dipanggil, maka Allah SWT suruh mereka bawa seekor kibas. Bila dibawa seekor kibas ni Allah Ta'ala suruh sembelih. Maka bila ditanya kepada penduduk syurga, kamu tahu apa binatang ini? Ahli syurga kata, kami tahu ya Allah. Ini adalah mati. Allah Ta'ala tanya kepada penduduk neraka, kamu tahu apa ini? Kami tahu. Ini adalah mati. Maka Allah Ta'ala sebut kepada mereka sembelih mati. Disembelih mati antara penduduk syurga, penduduk neraka. Maka bila disembelih mati tadi, maka kita pun panggil apa? Matilah mati. Pernah dengar ayat matilah mati? Mati tu mati. Kita tak ajar dengan ayat ni. Mati sendiri tu mati. Kalau kita tak mengaji hadis tu, kita tak tahu cerita ni. Matilah mati. Allah Ta'ala jelmakan mati tadi dalam seekor kibas yang bertampung putih dengan hitam. Sama ada kepalanya putih, tubuhnya hitam, ataupun tubuhnya putih, kepala hitam. Amlah, kibas amlah. Maka bila disembelih, maka Allah Ta'ala isytiharkan, wahai penduduk syurga, tiada kematian bagi kamu selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, tiada kematian bagi kamu selama-lamanya. Kalau kamu duduk dalam neraka ni kekal selama-lamanya, maka kamu sakit, menanggung sakit tanpa mati sampai bila-bila. Maka bertambahlah kegembiraan bagi orang yang masuk syurga. Maka katanya Nabi, bertambah sedihlah bagi mereka yang masuk neraka bila melihat suasana ni.
Jadi tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha kepada mereka, ahli syurga. Wa radu anhu, dan mereka redha pada Allah SWT. Dan di antara nikmat-nikmat ni yang manusia yang masuk syurga ni, orang beriman masuk syurga, bila mereka boleh nikmat-nikmat ni, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, nikmat apa lagi kamu nak? Minta. Jadi mereka ni pening nak minta. Maka cerita ni hamba sebut dah dulu. Maka mereka rujuk kepada para alim ulama dalam syurga. Kita nak minta apa? Hari Jumaat Allah Ta'ala suruh minta. Bila bertemu dengan Allah Ta'ala rutin mingguan, bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala suruh minta. Maka rujuk kepada para alim, kita nak minta apa ni? Para ulama kita nak minta apa? Maka katanya Nabi, manusia berhajat kepada para alim ulama di dalam syurga nanti sebagaimana mereka berhajat di atas dunia kepada para alim ulama. Nak tahu masalah hukum, tanya ni, masalah apa, tanya. Maka ketika duduk dalam syurga, tanya para alim ulama, kita nak minta apa ni? Maka para alim ulama ajar, minggu ni kita minta ni, pakak minta. Dan di antara mereka duk minta, Allah SWT duk tanya, nak ada lagi? Nak minta apa lagi? Nak minta apa lagi? Dalam syurga semua ada dah, pening. Maka Allah Ta'ala kata, ada satu lagi yang kalau kamu dapat, itu nikmat kemuncak. Apa dia? Iaitu satu lagi Allah Ta'ala kata, aku nak beri kepada kamu yang mana ini adalah nikmat kemuncak di antara nikmat-nikmat yang aku sediakan kepada kamu, iaitu aku bagi redha aku kepada kamu. Tu dia. Aku bagi redha aku pada kamu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ni ayat ni. Mereka, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Ini di antara kemuncak nikmat. Dan Allah Ta'ala sebut, wala asqatu alaikum abada. Aku tak akan murka kepada kamu sampai bila-bila, sebab aku dah bagi redha aku kepada kamu. Suka seronok tak nak cerita ahli syurga. Ini diceritakan dalam hadis banyaklah pasal nikmat-nikmat syurga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat ni banyak kita jumpa dalam Quran. Tempat-tempat lain pun banyak kita jumpa ayat ni. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ingat bila sebut radhiyallahu anhum wa radu an, ni dia panggil kemuncak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, iaitu Allah Ta'ala bagi redha kepada penduduk syurga. Wa radu anhu, bila Allah Ta'ala redha pada mereka, maka semestinya mereka pun juga redha, suka, seronok di atas limpah nikmat kurniaan Allah Ta'ala bagi, iaitu paling nikmatnya ialah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Ibnu Katsir, ayat ini mengandungi rahsia yang halus, iaitu tatkala disebutkan bahawa mereka membenci kerabat dan kaum keluarga kerana taatkan Allah SWT, maka Allah gantikan perasaan kebencian itu dengan mendapat keredaan Allah dan berpuas hati di atas kurniaan Allah SWT. Katanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik, lepas tu ayat yang terakhirnya, ulaika hizbullah ana inna hizballahi humul muflihun. Jadi Allah SWT isytihar mereka ni, duk berpihak kepada Allah dan Rasul ni. Mereka ni ulaika hizbullah, mereka itu ialah anggota parti golongan Allah SWT. Parti Allah, hizbullah. Mereka lah duduk dalam parti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya parti Allah itulah yang mendapat kejayaan. Jadi tuan-tuan semua minta maaf dah, kalau kita nak berpolitik, berparti pun, duduk atas muka dunia ni Allah Ta'ala bagi jaminan. Kalau kita berparti, berpolitik di atas sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, cerita yang kita belajar ni hizbullah, parti Allah SWT. Parti Allah ni sebagaimana yang Allah Ta'ala suruh redha, Allah Ta'ala suruh arah ke lagu mana, cara Nabi bagaimana. Jadi tuan-tuan semua, maka kita duduk atas muka dunia kena duduk atas ni,
Ulaika hizbullah, ala ketahuilah Allah Ta'ala bagi jaminan, inna hizballahi humul muflihun, mereka yang duduk di atas parti Allah itulah yang mendapat kejayaan. Kalau dia tak berjaya dunia, akhirat dia berjaya. Kalau tak menang dunia, akhirat dia akan menang. Jadi tuan-tuan semua, ini ayat dia ni, ayat yang mana hizbullah, kita kena berada di atas muka dunia ni. Kok mana parti-parti yang condong, yang cenderung, yang serupa dengan ayat ni, hizbullah, maka Allah Ta'ala pesan, ala inna hizballahi humul muflihun, yang mana mereka ini bergantung ataupun berpegang kepada hizbullah, parti Allah SWT, menjadi anggota parti, yakni golongan Allah SWT, maka mereka inilah orang yang akan berjaya. Jadi tuan-tuan semua, ni jumpa ni minta maaf dah, hamba kena sebut dah kan. Hamba kena sebut sebab ayat ni Allah Ta'ala sebut ada hizbus syaitan, ayat yang terdahulu. Ada hizbullah. Hizbus syaitan dia dipanggil parti syaitan. Hizbullah parti Allah. Jadi kalau orang mengaji, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji agama, dia akan boleh timbang hok mana hizbus syaitan, hok mana hizbullah. Dalam ayat yang terdahulu, ayat ke berapa? Ayat ke berapa tu? Hizbus syaitan. Ayat ke berapa? Ada hizbus syaitan. Ayat 19. Ayat 19. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah parti-parti syaitan. Hizbus syaitan, parti syaitan. Parti syaitan ni ikut telunjuk syaitan. Syaitan suruh lagu ni, jangan dengar Quran, jangan dengar hadis. Dia panggil parti syaitan. Kalau dengar hadis, dengar Quran, tengok, bukan dengan kepala otak nafsu tak, maka Allah Ta'ala iktiraf, maka ini hizbullah, parti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi minta maaf lah, kerana hizbu tu nak terjemah kot lain tak lagi dah, dia panggil parti. Kita pun faham lah parti ni, kita kata parti politik. Jadi kalau nak main politik, carilah politik yang berlandaskan Islam. Kalau tidak, tak sah. Sebab Allah Ta'ala pesan ni. Jadi bila Allah Ta'ala pesan kita mengaji, tiba dah ayat 22 ni, maka kita pilih lah, kita nak hizbus syaitan ke kita nak hizbullah. Kalau kita tak tahu, kita menanya. Kalau kita semabuk, kita tanya. Kadang-kadang orang ni dia malah tanya, dia kira dia begitu je. Bagusnya kita tanya ikhlas hati, biar jawapan itu kita dapat hok mana hizbullah, hok mana hizbus syaitan. Jadi tuan-tuan semua, maka jaminan daripada Allah SWT, Allah SWT sebut ala inna hizbus syaitan humul khasirun, ayat 19. Dan pada ayat 22 Allah SWT sebut lagi ada mana? Ayat 22 Allah SWT sebut ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat 19 dengan 22 beza dia. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah, jadi hamba rasa sekadar tu dululah lebih kurangnya huraian yang kita faham, kita belajar dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Dan insya-Allah nampaknya pada pagi ni tak sempat kita nak baca, kita akan baca esok pagi surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid tu ada perkataan Al-Hadid dalam surah tersebut. Perkataan Al-Hadid, Al-Hadid ni makna besi. Hadid tu makna besi. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok lah, kita akan baca surah Al-Hadid. Jadi hamba sekadar tu dulu, hamba ucap terima kasih lah kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, hamba minta maaf lah bila kita mengaji bila kita mengaji, baik hadisnya, baik Qurannya, baik fiqhnya, baik apa. Kalau mengaji fiqh, dia nak bunyi kata warna berat ustaz kecil ni, pakai dalam air pun sebut. Sebab mengaji fiqh. Kalau mengaji tauhid, cara tauhid. Kalau mengaji mantik, cara mantik. Cara nahu, sorah, banyak ilmu-ilmu ni.
Maka kalau mengaji Quran, bila kita mengaji, kita faham, maka kita kena terima dengan redha. Tak setuju kita ni. Kalau orang tak setuju, kan? Apa duk main sebut nama politik ni? Kan? Tak setuju. Dia tak setuju, tu buat kita mengaji. Sedangkan dalam Quran ni ada sebut Hizbullah, Hizbus Syaitan. Politik Allah, kan? Parti Allah atau parti syaitan. Maka tuan-tuan semua minta maaf kalau kita mengaji tengok ada hok kita duduk buat sehari-hari, hok kita duduk main atas dunia ni politik. Maka Allah Taala ajar tadi supaya kita tadi redha, pilih boleh buat pilihan sama ada nak ataupun tak si, terpulang pada kita. Nak kita ambil, tak si kita tak tepi, akhirat kita susah. Jadi tuan-tuan semua kita kena redha, bersedia. Bila mengaji hadis dah apa sebagainya, maka kena bersedia beramal. Contoh bab masalah mengaji fiqh, kita tak setuju. Kita tak setuju basuh muka dulu dengan basuh kaki. Basuh muka baru basuh kaki. Kita setuju basuh kaki dulu baru basuh muka. Mana boleh. Bila peraturan Allah Taala sebut apa ni, basuh muka dulu baru basuh kaki untuk ambil sembahyang, contoh kaki duduk ngujung, muka dulu, kita kata kita nak basuh kaki dulu, ikut basuh kaki dulu baru basuh muka. Jadi sembahyang tak sah. Sama juga bila kita mengaji, rasa tak setuju kita ikut orang tak setuju. Tapi kita bila kita mengaji, maka setuju tak setuju kita kena setuju. Ambil agak baiklah belaka, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah, taufik hidayah kepada kita, dan Allah Taala bagi keselamatan dunia akhirat, insya-Allah. Kita terus kepada nanti kita sama masuk pada surah Al-Hadid esok hari, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.